Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengimarahkan surau kita ini dengan rakaat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama kita berpeluang lagi meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua mendapat rahmah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah di pertemuan pada kali ini kita sambung lagi perbahasan kitab kita berkaitan dengan perbahasan kitab Penawar Bagi Hati. Sambungannya masih lagi pada perbahasan yang ke-10 pada menyatakan riya yang merupakan sifat yang tercela, sifat tercela yang terakhir yang diperbahaskan oleh pengarang kitab kita dalam kitab ini. Jadi perkara ni telah kita bincang pada pertemuan yang lalu, tetapi belum lagi sampai kepada penghujungnya. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kembali perbahasan kitab kita berkaitan dengan riya. Yang pastinya riya ini merupakan salah satu sifat yang mesti dijauhi oleh kita semua kerana ianya boleh menjadikan amal ibadah kita sia-sia. Ibadah kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadah tersebut sepatutnya kita niat kerana Allah, tetapi ada bersama-sama ibadah tersebut niat kerana menunjuk-nunjuk kepada manusia, niat kerana mencari harta kekayaan, niat kerana puji-pujian daripada manusia, maka itu dipanggil riya, kerana menuntut pangkat di dalam hati manusia, bukan semata-mata untuk mencari mardatillah, bukan semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, maka ianya dipanggil riya. Jadi kita teruskan di muka surat 59. Betul, siapa tanda?
Betul kan? Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya, iaitu 3 perkara. Kita ambil situ. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya. Mana sebabnya? Iaitu 3 perkara. Iaitu sebab tu 3 perkara. Jumpa tak? Jumpa yang ada kitab. Jumpa? 58 je tu. Saya 59. Muka surat ubat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya. Lah kat situ. Tak tahu kan. Benda sama, cuma muka surat berbeza. Okey, tak apalah muka surat beza. Isi sama tak apa. Okey, tengok. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya. Kita kena tolak sebab-sebab ke arah berlakunya penyakit riak. Kena tutup lubang-lubang yang menjadikan kita ni terjerumus kepada riak. Setiap penyakit ada ubat. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada ubatnya. Sama juga dengan riak ni. Walaupun ianya antara sifat tercela yang menjadikan amal ibadah kita sia-sia, bila mana kena saja penyakit riak ini, maka sia-sialah ibadah kita. Bahkan dinyatakan oleh Nabi SAW, riak ni merupakan salah satu daripada syirik. Syirik apa dia panggil? Syirik syirik khafi ataupun syirik syirik asghar, syirik kecil. Asyirkul asghar, syirik kecil, yang mesti dijauhi oleh kita-kita semualah. Menjadi penyebab ibadah sepatut kerana Allah, tiba-tiba kerana selain Allah. Tak kira selain Allah tu apa benda, kerana habuan dunia, kerana pangkat, kerana pujian, kerana apa saja selain Allah, tu dia panggil syirik dah. Masuk dalam 4 syirik dah ketika. Syirik apa tadi? Syirik kecil dia panggil, ataupun syirik khafi dia panggil. Syirik dengan cara sembunyi-sembunyi, menjadikan ibadah kita di dunia ini cukup rakaat, cukup rukun, tapi niatnya kerana selain Allah. Balik akhirat kita anggap dapat 27 kali ganda solat berjemaah. Balik akhirat dengan sebab kita baca Quran, kita mengharapkan pahala baca Quran, kita bersedekah dan seumpamanya. Tapi dengan sebab penyakit riak, ada syirik kecil, ada syirik khafi dalam hati kita, maka balik akhirat besok tengok buku rekod amalan kosong jadi. Kosong. Dia pergi mana tu? Dia hilang daripada tulisan rekod. Malaikat yang tulis kebaikan-kebaikan dia hilang. Dia tukar jadi apa? Dia tukar jadi debu yang berterbangan. Dia tak jadi apa-apa. Merugikan umur kita semata-mata di dunia. Dahlah kita di dunia ni umur pendek kan? Nak banding dengan orang dulu, kita umat akhir zaman ni umur pendek-pendek. Orang dulu umur panjang. Orang dulu umur 100 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun, 950 tahun habis masa dengan ibadat, habis masa dengan kerja-kerja dakwah siang dan malam. Tu Nabi Nuh. Hebat. Kita umur pendek. Umur pendek. Nak jumpa 100 tahun jarang-jarang biji mata jumpa. Ghalib jumpa berapa tahun? Nabi kata 60-70 waktu biasa duk jumpa. Dan berlaku ghalib dalam masyarakat, itulah dia. Walaupun ada hak mati awal, umur 30, umur 40 dah mati dah. Mati dia tak kenal usia sebenarnya. Jadi atas sebab itu, dengan umur kita umat akhir zaman ni pendek-pendek, tiba-tiba kena pula penyakit riak ni. Dalam ibadah tu malah nak datang ibadah ni sebenarnya. Nak berulang alik masjid bukan rajin tu. Nak bangun malam bukan rajin tu. Nak baca Quran bukan rajin tu.
Tiba-tiba dalam kita dalam keadaan malah, tiba-tiba kena penyakit riak pula. Tu paling takut. Nak bersihkan diri kita supaya sunyi daripada penyakit-penyakit ataupun sifat tercela ini, supaya apa? Supaya tindakan kita, usaha ikhtiar kita yang sedikit itu dinilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita datang masjid. Pasal apa? Pasal kita tahu kita umur pendek. Pasal apa kita datang surga? Pasal kita dah tahu kita ni umur pendek. Kalau kat rumah seorang-seorang berapa dapat? 1. Kat masjid kat surga berapa? 27. Kita nak jadikan ibadah kita ni rakaat yang sama, waktu yang sama, cuma beza tempat, beza cara pembawaan. Yang di sini berjemaah, di rumah kita seorang diri. Sini dapat 27, sana dengan sebab seorang-seorang dapat 1. Tu kalau dapat. Tapi kalau ada campur tangan, kita nak cerita ni, kalau ada campur tangan berkaitan dengan penyakit riak ini, dia tak kira di rumah, tak kira di masjid, hilang semua pahala tersebut. Ditukar jadi apa? Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Balik akhirat besok, semua amal ibadah kita Allah Ta'ala kumpulkan satu tempat sebagai satu tempat pengumpulan amal kebajikan kita untuk direkod, untuk ditimbang kebaikan dan keburukan. Tiba-tiba kita rasa sedap. Pasal apa? Pasal kita habis masa dengan ibadah, habis masa dengan Quran, habis masa dengan berjihad. Tapi kita kena ingat, niat kita di mana? Adakah lillahi ta'ala ataupun perkara-perkara lain? Adakah kerana jawatan? Adakah kerana habuan dunia? Adakah kerana pangkat darjat? Kalau ianya kerana pangkat darjat, kita beranggapan ibadah tadi boleh tolong kita, tiba-tiba kita buka buku amalan tadi, dia bertukar jadi debu yang berterbangan, tidak ada rekod di situ. Ni paling kita takut. Sebab tu niat kena betul. Di mana saja kita berada, kena ada tajdidun niyah, kena perbaharui niat selalu. Takut-takut jadi bertukar. Mula-mula okey dah, jalan separuh jalan nampak benda dah, tukar niat. Takut-takut tukar, kena tajdid balik. Kena macam tu. Boleh? Okey, tengok. Maknanya kena tutup sebab lah. Kita tahu dah riak tu penyakit. Nak buat macam mana nak hilangkan penyakit ni? Kena tutup sebab-sebab ke arah datangnya penyakit tersebut. Iaitu ada berapa perkara? Ada 3 perkara. Yang pertama, kasih akan dipuji. Allahu Akbar. Memang kita ni seronok orang puji kan? Orang puji seronok tak? Seronok sangat. Siap belanja lagi. Tak payah balik lepas ni, singgah kedai mamak mana-mana dulu. Pasal orang puji kita. Kalau orang tak puji, Allahu Akbar, salam pun macam tu je. Orang kita ni memang suka dipuji sebenarnya. Sebab tu puji ni salah tak? Puji tak salah kalau ia kena pada tempatnya. Tapi kalau tak kena pada tempat, ianya satu perkara yang bercanggah dengan syariat. Kalau kita guna puji tersebut tak kena pada tempat. Sebab tu kalau kita mengaji dalam bab puji, ada berapa jenis puji? Ada 4 jenis puji semua. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi siapa? Bagi Allah. Allah mana? Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ada orang lain ke mentadbir sekalian alam? Ada orang lain tadbir sekalian alam? Tak ada. Tidak ada kuasa yang lebih hebat yang mengatasi kuasa mutlak yang milik Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala bagi tahu dalam bentuk puji diri sendiri. Mana dia? Allah Taala bagi tahu segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang mentadbir sekalian alam. Alam mana? Bukan alam dunia ni saja. Mula daripada mana lagi? Tu. Mula daripada alam roh. Lepas tu kita berada di alam rahim ibu kita. Dalam tempoh beberapa ketika, 9 bulan ke 10 bulan kita duduk dalam tu, sempit. Bawah pentadbiran siapa tu? Allah. Dengan keagungan Allah, dengan kewibawaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala bagi ruang lahir ke dunia.
Sekarang ni kita duduk di alam musyahadah. Kita duduk di alam dunia. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, lidah boleh cakap, lidah pada masa yang sama boleh rasa. Siakap 3 rasa, masam, masin. Lepas tu manis, rasa. Kaki boleh berjalan sana sini, tangan boleh bergerak, boleh pegang apa-apa saja. Semuanya di alam musyahadah. Bawah kekuasaan siapa? Bawah kekuasaan Allah. Kita kena ingat, daripada alam roh, alam rahim, sekarang ni kita di bawah kekuasaan Allah. Jangan kita lupa Allah. Masa duduk di alam rahim, alam roh dulu, kita mengaku kita ni makhluk. Ada Allah Ta'ala ni Allah pencipta kita. Tiba-tiba datang di dunia, mula-mula okey lagi, dah besar panjang, ada kelulusan, lupa dia. Ni masalah zaman hari ni. Banyak sangat benda macam ni berlaku. Dah besar panjang, elok dah ada pangkat darjat, dia jadi lupa diri. Tambah-tambah yang ada pangkat darjat. Kalau hak darjat bawah-bawah ni taklah nampak sangat. Hak darjat tinggi-tinggi, dia jadi lupa diri. Ni masalah sebenarnya. Sebab tu sementara Allah Ta'ala bagi ruang hidup di dunia ni, kita kena ingat, kita duduk menumpang di bumi siapa? Bumi Allah. Alam ini milik Allah. Yang ada dalam diri kita ni pun siapa punya? Allah Ta'ala. Lepas tu kita punya benda. Kita apa? Tak ada apa. Kalau kita fikir macam tu, kerdil lah kita. Terak. Rasa lemah kita, rasa kerdil. Tak ada apa kita sebenarnya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita mengaji betul-betul, takut nak lawan Allah, takut nak tikai hukum hakam Allah, takut sebenarnya nak lawan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut rasa pasal semuanya milik Allah Ta'ala. Lepas tu pergi mana pula lepas ni kita tutup umur kita di dunia ni, pergi mana? Pergi ke alam barzakh, ataupun orang Melayu kita panggil alam kubur. Kita pergi sana. Alam dunia ni, rupa ni, kekuatan yang ada ni tutup bila mana kita mati. Lepas tu dia pergi mana? Dia pergi letak di alam kubur. Jasad kita di liang lahat, jadi makanan cacing, makanan ulat semata-mata. Tak kira lah dia ni datuk ke, Tan Sri ke, apa saja pangkat, ulat jadi, ulat makan daging tersebut. Lepas tu kita duduk di situ macam mana tu? Hidup alam mana tu? Alam barzakh. Jasad mana? Hidup ni biar ada jasad. Betul tak? Jasad mana? Jasad ukhrawi. Ruh mana? Ruh yang kita ni juga, cuma pindah ke jasad ukhrawi. Itulah yang akan ditanya dengan soalan-soalan man rabbuka wa man nabiyyuka dan seterusnya tu. Tanya di mana? Tanya di alam barzakh dia panggil. Alam barzakh, alam berbeza. Kalau kita fikir dengan alam dunia hari ni, memang tak sampai maksud sebenarnya. Cuma kita boleh cerita tu dengan sebab Nabi cerita, para alim ulama cerita, kita cerita balik. Lepas tu pergi mana? Di alam barzakh tu, bawah takbir siapa tu? Allah juga. Lepas tu ni pergi alam akhirat. Kita di mahsyar, kita di mahkamah qadi Rabbul Jalil, kita di titian sirat, dan penentuan syurga dan sama ada syurga dan neraka. Semuanya di bawah takbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila mana kita nak bincang berkaitan dengan masalah puji, dengan sebab manusia ni suka dipuji, seronok sangat bila mana dipuji, maka kita kena mengaji bab puji, supaya jangan salah faham kedudukan puji tadi milik siapa. Kita kena ingat cara terjemah berkaitan dengan lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala dengan maksudnya banyak kan, bukan satu. Segala banyak kan. Segala jenis puji milik siapa? Milik Allah. Okey, bila mana kita faham segala jenis puji milik Allah, maka kita kena faham ada berapa jenis puji tadi? Ada 4 jenis puji. Puji yang pertama dia panggil puji qadim bagi qadim. Puji yang kedua puji hadis bagi
hadis. Puji yang ketiga, puji qadim bagi hadis. Puji yang keempat, puji hadis bagi qadim. Pernah dengar pun Ustaz? Qadim, hadis. Main ulang dah sama je. Lain tu bunyi tu. Okey. Saya dulu pening juga macam ni. Masa mula-mula masuk pusat mengajar pondok dulu, atuk guru saya hurai bab puji saja 3 kali muhadarah. Kata, ya Allah, bila nak habis kitab ni? Alhamdulillah 3 kali masuk kelas baru selesai. 3 kali masuk kelas. Satu kelas tu sekali kita masuk muhadarah 2 jam. Dihurai masalah apa? Masalah puji saja. Kalau bab puji saja dah 2 kali muhadarah, tak masuk bab lain lagi. Dihurai bab dalam bismillah tu saja. Tak silap saya 2 hari. 2 hari kata bab saja. Bab tu bis. Dalam bismillahirrahmanirrahim. Ni kita cerita pengajian pondok, tapi kalau kuliah maghrib buat macam tu lari habis semua orang. Ba saja baru ni. 2 bulan huruf bai. Huruf ba baru. Dah sebulan sekali kan. Bulan depan tak datang tu gue. Pas apa benda lagu ni. Ba saja 2 kali kuliah. Tu saya cerita masa mengaji di pondok dulu. Ngaji pondok dulu dia huruf satu-satu. Terperinci. Okey, tengok. Yang pertama tadi apa benda? Puji qadim bagi qadim. Qadim ni, yang qadim ni hanya satu. Siapa yang qadim? Yang qadim hanya Allah. Yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma siwallah al-alam. Perkara yang selain daripada Allah dia panggil alam. Alam benda baru. Bila benda baru layak dibinasakan bila-bila masa. Tidak syarat sakit, tidak syarat demam, tidak syarat tua muda, miskin, kaya, muslimin, muslimat. Kalau Allah Ta'ala kata mati, mati. Kalau Allah Ta'ala kata binasa, binasa. Tak boleh. Ada kuasa lain boleh menghalang? Tak ada. Kuasa mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tadi apa benda? Puji qadim bagi qadim. Yang qadim ni hanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya qadim puji qadim. Allah puji Allah. Mana tu? Boleh tak macam tu? Kalau kita puji diri kita sendiri, macam mana jadi? Huru-hara dunia. Apa benda dah dia ni main angkat ekor sendiri ni kan. Macam naik lift pula ni. Kalau tak tekan naik tak dia? Tak tekan tak naik lah. Kalau kita tekan baru naik. Maknanya kita ni syok sendiri sebenarnya. Kalau kita puji diri sendiri, tu dia panggil kena penyakit apa pula tu? Penyakit syok sendiri, dia panggil penyakit ujub. Lain penyakit pula. Hak ni pun tak habis lagi, masuk penyakit lain pula dah. Kalau kita mengaji banyak penyakit jadi. Tu ya, kena mengaji tu. Okey. Kalau Allah Ta'ala puji diri sendiri, ada orang marah Allah Ta'ala? Tak ada. Pasal kuasa mutlak milik siapa? Milik Allah. Tidak ada sebanding dengan kuasa Allah. Yang lain-lain tu pinjam kuasa Allah. Walaupun dah mula lupa diri. Banyak hari ni hak jenis lupa diri ni. Sebelum ni elok je, faham dah. Tiba-tiba lupa diri dia panggil. Lupa diri. Sebab tu asas dalam gerak kerja apa sekalipun akidah. Dalam urusan ibadah, akidah. Dalam bab perjuangan, akidah. Dalam gerak kerja apa sekalipun akidah. Kalau kita teguh akidah, tidak ada benda yang boleh beli akidah kita. Kenapa? Kerana kita tahu galang ganti akidah kita ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut pada kita, dia nak berjual beli dengan kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nak berjual beli, bertukar ganti dengan kita. Dengan kita semua. Allah orang yang beriman. Harta benda kita, tubuh badan kita, nyawa kita, jasad kita ini, masa kita ini, yang kita guna untuk agama Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kerana Allah. Ni akidah tu. Semata-mata kerana Allah, bukan kerana benda lain. Kata Allah, bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya bagi mereka itu ialah syurga Allah Subhanahu wa taala yang sedang menunggu mereka. Pasal apa? Kerana mereka mati kerana Allah. Mereka habis duit kerana Allah.
jasad mereka luka, badan mereka berkecai kerana Allah, masa mereka habis kerana Allah, maka kata Allah bi anna lahumul jannah, bagi mereka itu ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita nampak yang tu ialah satu perkara yang ditunggu-tunggu, maka marilah sobokkan mana pun, besar mana nilai sekalipun, kita tidak akan tukar akidah kita sebenarnya. Kita tidak akan jual agama kita dengan harga-harga dunia yang begitu murah. Mana murah ustaz? 2.6 ni banyak ustaz. Murah tu. Pasal apa saya kata murah? Harga murah ni harga yang hanya bernilai di dunia. Tu harga murah dia panggil. Tak boleh bawa ke akhirat, tu dipanggil harga murah. Hari ni kita pakai kereta mewah, tu harga murah. Walaupun nama kereta mewah, rumah besar, tu harga murah. Pasal apa? Pasal rumah tu boleh bawa akhirat. Tak boleh. Kereta yang mahal tu, Ferrari tu, boleh bawa tak? Tak boleh bawa. Harga murah. Hak mana yang mahal? Yang mahal bila mana kita mati, dia bersama dengan kita, jadi teman setia kita, jadi benteng di kesunyian kubur nanti, dalam keadaan tidak ada teman lain, tiba-tiba dia bersama kita. Ini harga mahal. Harga mahal. Daripada kita masuk dalam tu, dia jadi benteng kita. Sehinggalah kita diberi penghormatan oleh Allah Ta'ala, mendapat nikmat syurga dan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci itu. Mahal kan? Kita nak yang harga mahal. Jangan tertipu dengan harga murah itu. Jangan tertipu dengan harga murah sehingga jual agama. Orang ni nampak khusyuk ni. Faham kan? Kena faham ni benda ni. Ni bukan cubaan, ni betul-betul. Ni cerita betul-betul ni. Okey, tengok. Ananya yang pertama, puji qadim bagi qadim. Puji Allah Ta'ala akan dirinya sendiri. Kata Allah dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak adalah yang setara dengannya. Yang siapa? Nya Allah. Maknanya tidak ada boleh berlawan dengan Allah Ta'ala, nak banding dengan kuasa mutlak milik Allah Ta'ala tadi. Ada kuasa lain tak? Tak ada. Maknanya kalau Allah Ta'ala puji diri sendiri, dia buat langit, dia puji. Bagus langit ni. Dia buat manusia, dia puji manusia. Kata hebat aku. Macam tu. Dia tadi segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang mentadbir sekalian alam. Puji diri sendiri dia panggil kan? Segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang mentadbir sekalian alam. Dia cerita, Allah SWT cerita balik kemampuannya, boleh mentadbir sekalian alam. Bukan alam dunia yang saja, alam ruh, alam rahim, alam dunia musyahadah ini, alam kubur, alam barzakh, seterusnya sampailah kita ke syurga Allah Ta'ala. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Pasal apa macam tu? Kuasa mutlak milik Allah, tidak ada berkongsi dengan siapa-siapa. Pasal Allah Ta'ala ni, dia zat yang wajib ada. Berbanding dengan makhluk, tak wajib ada sebenarnya. Macam kita ni wajib ada tak? Ustaz main tanya macam ni yang penat nak jawab ni. Kita ni tak wajib ada sebenarnya. Allah Ta'ala, saya nak kait dengan usuluddin sikit, campur-campur lah kan, jangan nasi kerabu. Allah Ta'ala zat yang wajib ada. Kita tak wajib ada. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Macam contohnya malam ni ada, besok nak tak ada lah. Allah Ta'ala nak ambil kita, boleh tak? Harus. Nak bagi sakit, nak bagi sihat, harus bagi Allah. Tapi Allah Ta'ala wajib ada. Maknanya kalau kita tak ada sekalipun, Allah Ta'ala tetap ada. Dunia ni tak ada sekalipun, Allah Ta'ala tetap ada. Sama telah lah kalau dunia ni memang sudah ada, kita dah ada. Nak gambarkan memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu wajib ada sebenarnya. Bila mana macam tu nak gambarkan kuasa yang ada pada Allah Ta'ala, tidak ada tolak banding. Bila mana Allah Ta'ala puji diri sendiri, tidak ada siapa yang boleh dengki nak jatuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hari ni tengok lain macam dia ni, dia pun cantas awal-awal 24 jam hilang jawatan. Nampak lain macam sikit kan? Nampak macam ada perancangan lain ni. 24 jam hilang jawatan. Tak sempat nak buat apa-apa, hilang jawatan.
Tak kira ada kuasa ke tak ada kuasa, aku lebih berkuasa. Tengok. Pasal tu manusia kan. Tengok ada orang lain boleh mencabar dia, maka tak boleh tahan macam ni. Dia cantak awak-awak sebelum orang naik atas kepala. Allah Ta'ala ada macam tu? Tak ada, minta maaf. Pasal kuasamu mutlak miliknya. Okey, tu yang pertama. Puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji hadis bagi hadis. Makhluk sama-sama makhluk. Hadis ni siapa? Hadis ni makhluk. Tak kira lah manusia, bukit, bukai, lembu, kambing dan seumpamanya, semua tu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam bab tu saja, nasi wallah, perkara selain daripada Allah tu dia panggil makhluk semua. Selain daripada Allah tu dia panggil makhluk. Makhluk sama-sama makhluk, dia puji memuji. Kan bahasa kita kan, orang bagi hadiah pada kita, kita ucap apa? Terima kasih. Kita ucap jazakallah, syukran jazilan dan seumpamanya. Tu bahasa dengan manusia. Bila mana orang bagi satu perkara pada kita, kita menghargainya, ucaplah terima kasih, syukurnya kita dengan dapat nikmat tersebut. Boleh tak macam tu? Boleh takat tu. Tapi kalau kita puji lebih-lebih, boleh tak? Maknanya kalau puji sama-sama manusia ni sebenarnya, walaupun puji sama-sama manusia, kita kena ingat tadi, manusia sama-sama manusia, makhluk sama-sama makhluk, puji memuji. Kena ingat, puji tadi milik siapa? Segala puji milik segala puji bagi tu kunci dia. Segala puji bagi Allah. Walaupun qadim bagi qadim, hadis bagi hadis, manusia sama manusia puji memuji, makhluk sama makhluk puji memuji, hakikat puji tetap kepada Allah. Sebab tu bila mana orang puji kita, kelebihan yang ada pada kita, rupa paras kita, handsome kita, pakaian kita, kekayaan kita, pangkat darjat kita, apa saja milik kita, jangan pernah kita rasa hebat diri kita. Pasal apa? Puji tersebut, puji siapa jadi tu? Kelebihan ada dalam diri kita, siapa buat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya jangan pernah kita rasa nak tambah lagi 2 lubang hidung. Orang puji kita lebih-lebih, oi, rasa lain macam ni, berjalan pun tak rapat ke tanah lah. Tak kena tu. Pasal apa? Kalau dia puji kita sekalipun, puji tadi kembali pada siapa? Kembali pada Allah. Cuma kita ni Allah Ta'ala bagi ruang, dengan rupa parah masing-masing, kelebihan yang ada pada kita, semuanya siapa bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Tu yang kena faham tu. Kalau silap faham, tu yang jadi masalah. Tak? Tu yang jadi masalah. Kita puji lebih-lebih, yang tak ada pada seorang pun kita puji juga. Sepaksa kita berbohong, itu tak boleh. Tu dia panggil puji ada udang sebalik batu, ada udang sebalik mi. Salah tu. Boleh? Tu kedudukan dia. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, puji qadim bagi hadis. Qadim tadi siapa? Allah. Hadis makhluk. Contoh, Allah Ta'ala puji manusia. Mana tempat dia? Antaranya kata Allah, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kata Allah, kami jadikan manusia itu dalam bentuk sebaik-baik kejadian. Tengok, Allah Ta'ala bagi tahu. Dia kata dia jadikan manusia tu dalam bentuk rupa parah yang paling baik berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Allah Ta'ala bagi tahu sendiri. Dia puji manusia. Siapa puji manusia? Allah Ta'ala puji manusia. Siapa jadikan manusia? Allah jadikan manusia. Lalu qadim puji hadis. Boleh tak macam tu? Boleh. Maknanya kalau Allah Ta'ala puji kejadian sendiri, menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jelas tu? Okay. Yang seterusnya, puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi qadim, sama manusia, makhluk-makhluk lain, puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut tak macam tu? Hak ni hak sepatut-patutnya sebenarnya. Kita sebagai manusia, Allah Ta'ala bagi nikmat, bagi umur panjang, lidah boleh rasa macam-macam, telinga boleh mendengar, kaki melangkah sana sini, tangan boleh pegang, macam-macam. Semua tu dalam bentuk nikmat. Maka kena puji siapa? Tuhan punya nikmat siapa? Allah Ta'ala. Tuhan punya nikmat Allah Ta'ala menjadikan kita hari ni makan minum, rasa lazat, seronok kita. Jangan terima kasih kepada nasi, jangan terima kasih kepada makanan. Makanan tu
sebagai sebab musabab semata-mata. Tak ada apa-apa pun. Yang bagi ruang tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maknanya tak salah kalau kita ni memang puji Allah Subhanahu wa taala. Itulah sepatut-patutnya, dan kita kena puji sebanyak-banyaknya dalam hidup, dalam kehidupan kita. Pagi puji Allah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, berselawat, beristighfar. Banyakkan sebut zikir-zikir tersebut. Boleh bila-bila masa, boleh bila-bila masa, tak tentu pada tempat. Nak lepas solat, nak selawat boleh tak? Boleh. Nak selepas azan, nak selawat boleh? Boleh. Masa sambut Maulidur Rasul nak selawat boleh. Tak nak petikai, walaupun dalil ada tak? Dalil suruh selawat situ tak ada. Hak kita duduk selawat tadi kan, sallallahu ala Muhammad, lepas solat kan, ada dalil tak suruh selawat? Tak ada. Umum suruh selawat ada tak? Nabi suruh selawat ada. Maknanya ambil lah yang umum tu, jangan duk ikut tak ada dalil ustaz bid'ah ni. Bid'ah tu tak kena lah macam tu kan. Mentang-mentang tak ada dalil suruh buat masa tu, dia kata bid'ah tu. Tak kena lah gitu. Maknanya belapang dada lah kita. Buatlah. Jangan mentang-mentang tak suruh buat tempat tu, tak buat tu. Kan Nabi suruh selawat bila masa? Kalau kita boleh bagi tahu, selawat bila masa? Suruh selawat. Tak bagi tahu masa kan? Maknanya selawat bila-bila pun boleh lah. Hari Jumaat ke, hari Sabtu ke, hari apa ke, lepas solat ke, sebelum solat ke, selawat je banyak-banyak. Boleh? Kena macam tu. Tapi masalah hari ni kita selawat lepas solat ada setengah-setengah. Bukan orang lain, ustaz-ustaz kita juga dia kata bid'ah ni. Ni Wahabi dia kata kan. Tu pelik kita hari ni. Grup-grup mana wallahu alam lah, ada lah segelintir masalah sebenarnya ni menjadikan hidup kita pada hari ni mula berpecah dengan sebab benda-benda yang khilaf. Patutnya berlapang dada. Nak selawat, selawatlah. Tak nak selawat, lantak dia lah nak buat macam mana kan. Apa peduli kita. Yang pasti hadis Nabi bagi tahu, barang siapa yang banyak selawat, dia paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Kita selawat sekali, Allah Ta'ala balas balik selawat kita berapa kali? 10 kali selawat, dengan maksud 10 rahmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Tengok, tak payah kita duduk layan golongan-golongan tertentu yang pada hari ni sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Mula nak petikai ulama-ulama terdahulu, baru mengaji dapat BA 3 tahun 4 tahun mengaji, balik nak bid'ah kan orang-orang lama, ustaz-ustaz hak lama-lama, ulama hak lebih hebat pada kita. Nak petikai baru 4 tahun mengaji dapat BA, baca kitab baris pun tunggang langgar lagi, tiba-tiba nak bid'ahkan ulama-ulama dulu. Tak kena, tak ada adab sebenarnya. Pada saya, kita ikut ulama-ulama dulu dengan sebab mereka ni lebih teliti, mereka lebih dulu mengaji, hemah mereka lebih hebat daripada kita. Pada saya, kita lebih suka mengikut perkara tersebut dengan sebab dalam mazhab Syafi'i kita bukan ada Al-Quran dan hadis semata-mata, bahkan kita ada ijma' ulama dan qiyas. Masa itulah diguna pakainya perkara tersebut. Geruk-geruk yang suka membid'ah ni, dia hanya Quran hadis, dia tak pakai ijma' ulama dan qiyas. Bid'ah saja pasal tak ada ni. Memang tak ada. Qiyas lah, ulama kata macam mana. Boleh? Okey, terus habis dalam bab puji. Yang pertama tadi kita kena tolak sebab yang pertama, iaitu kalau kita nak pastikan penyakit riak ni hilang daripada kita, yang pertama sekali kita kena tolak. Yang pertama, kasih akan dipuji, kena buang. Suka sangat orang puji kita tu, jangan bagi ada dalam diri kita. Jangan bagi ada dalam diri kita. Suka kalau orang tak puji, kita tak seronok. Contohnya dalam majlis-majlis rasmi, tiba-tiba orang tak sebut nama kita, masa muka. Penat kita ni. Orang sebut pun tak apa, tak sebut pun tak rasa apa. Kena macam tu. Bahkan kalau orang betul-betul nak jaga orang sebut nama dia, dia tak rasa, dia rasa tak selesa. Kalau tak sebut lagi baik dia rasa. Bahkan ada di kalangan sahabat, bila mana seorang sahabat lain dia puji,
Dengan sebab pujian tersebut dia jadi lupa diri. Dengan sebab ada orang puji dia rasa lain macam, rasa bertambah lupa hidup. Seronok sangat. Dia nak pergi tanpa pipi orang yang memuji tadi. Kenapa? Dengan sebab pujian ini yang lebih-lebih sangat, aku rasa lain dia rasa. Dia rasa apa? Rasa riak ketika tu, rasa hebat aku dalam ramai-ramai dia puji kita pula. Jadi macam tu. Sebab tu kena buang perasaan kasih akan dipuji tu dalam diri kita. Boleh? Maknanya kalau orang bagi penghargaan, alhamdulillah. Tak bagi pun alhamdulillah jugalah. Nampak macam mana kan? Seterusnya yang kedua, takut dicela. Jangan rasa takut untuk dicela ni sebenarnya. Lebih lagi yang kita buat kebajikan pada hari ni, duduk dalam perjuangan, kena standby untuk dicela. Pasal apa? Sejarah dia macam tu dah. Sejarah perjuangan Nabi berdepan dengan caci maki, cemohan masyarakat tu standard dalam perjuangan. Nabi berdepan dengan cemohan, orang tuduh Nabi tukang sihir, orang tuduh Nabi pemecah belah masyarakat, orang tuduh Nabi gila dan seumpamanya, sehingga orang lontar Nabi dengan batu, dengan najis, dengan kayu sehingga luka kaki Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi bawa Nabi bawa nilai-nilai Islam bersama dengan Nabi. Nabi bawa agama langit, iaitu Islam. Orang tuduh Nabi sebagai pemecah belah masyarakat. Kalau dah jadi sunnah perjuangan macam tu, dah dimulai oleh Nabi, kita sebagai umat Nabi menerus mata rantai perjuangan, kena standby. Berdepan dengan cemohan, maki hamun masyarakat, tu standard dia. Baru ada kemanisan kan. Kalau kita berjuang, hidup berjuang tak ada rintangan, seronok tak? Tak ada kemanisan. Tapi kalau kita berjuang, ada halangan, ada macam-macam halangan, manis tak rasa? Bila mana kita dapat berjaya, kita dapat kejayaan, tak dapat ke tak dapat ke, kita rasa seronok, puas hati kita rasa pasal kita boleh buat kerja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Manis rasa, walaupun kita habis masa, habis duit, habis tenaga, puas hati kita untuk agama Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal kita dah buat untuk mencari redha Allah Ta'ala. Walaupun orang maki kita, walaupun orang maki kita, niat kita betul, gerak kerja kita betul, kita berdepan dengan pujian-pujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan penduduk-penduduk langit sedang memuji kita. Walaupun musuh-musuh Islam sedang maki hamun kita, tuduh macam-macam dengan perancangan jahat mereka. Itu kedudukan. Maknanya kita nak buang sifat tercela berkaitan dengan riak itu, kita kena buang takut dicela. Maknanya kena standby untuk dicela lah. Kena standby. Maknanya kalau kita buat benda baik, jangan kita rasa tak boleh nak terima orang cela kita, orang kata macam-macam kat kita. Kena standby. Nabi boleh terima benda macam ni. Sabarlah. Okay, seterusnya dan yang ketiga, lobo akan umpama harta. Ni kena buang juga ni. Nak buang penyakit riak, kena buang lobo akan umpama harta. Semangat cinta harta kena buang dalam diri kita. Kalau tak, dia mudah kena penyakit riak. Bila mana kita seronok dengan harta benda, kita nak lebih pada orang. Rumah kita nak besar pada orang, kereta kita nak lebih besar pada orang, pakaian nak apa dia? Nak lebih mahal, brand lebih hebat pada orang. Lebih saja kita. Pasal apa? Pasal dalam hati kita ada cinta harta. Cinta kepada dunia. Maka kena standby. Nak buang lobo akan harta benda tu. Lobo kepada harta benda dengan maksud kita ni ada penyakit sebenarnya. Bila mana semangat cinta dunia ada dalam diri kita, tu penyakit dia panggil. Penyakit apa? Penyakit hak Nabi bagi tahu, di akhir zaman nanti umatku akan kena satu penyakit, kata Nabi. Penyakit apa tu? Penyakit al-wahnu. Penyakit al-wahnu. Lalu ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah itu al-wahnu? Nabi jawab, al-wahnu itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ialah cinta dunia, melampau-lampau dalam mencintai dunia, dan pada masa yang sama takut mati. Ini penyakit. Melampau-lampau cinta dunia. Maksud melampau macam mana? Melampau-lampau dengan maksud bila mana kita cari dunia, kita lupa akhirat.
Kita cari dunia, kita lupa solat, kita lupa puasa, kita lupa rokok sujud pada Allah Ta'ala, lupa ibadah pada Allah Ta'ala. Ni dia panggil cinta dunia melampau. Tapi kalau kita cari dunia kita jadikan topik sampingan, akhirat jadi topik utama dalam hati kita, dunia duduk di tangan, akhirat duduk dalam hati kita, maknanya tak apalah kalau kita rebut dunia kodai itu. Maknanya dalam kita cari dunia, masuk waktu solat kita boleh tinggal dunia, kita pergi solat. Dalam kita cari dunia, tiba-tiba ada suruhan jihad, kita boleh tinggal dunia kita pergi berjihad. Boleh macam tu? Kena macam tu. Kalau tak, kena penyakit jadi. Tu yang ketiga, maknanya kena buang 3 perkara. Kasih kepada dipuji, takut dicela, dan loba akan umpama harta. Semua 3 perkara tu kita kena buang. Barulah kita ketika itu boleh buang penyakit riak dalam diri kita. Kalau tak, masih bergelombang macam biasa. Okey, huraian satu-satu. Tapi hurai dah tadi tu kalau kira. Depan ni dia macam ada huraian. Adapun kasih akan dipuji. Dia nak hurai pula. Tadi saya hurai, ni pengarang kitab hurai pula. Adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh yang banyak di dalam peperangan. Dia pergi dalam peperangan, dia duduk di barisan depan. Dia bunuh musuh sana, musuh sini. Nak suruh orang kata dia ni benda seorang pejuang yang berani, pantang dicabar. Supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Pasal apa dia bunuh musuh ramai sangat? Nak suruh dapat pingat darjat kebesaran, supaya orang kata ni pejuang kemerdekaan contohnya. Tapi kalau dia berjuang betul niat lillahi ta'ala, tiba-tiba orang bagi, tu tak ada masalah. Tapi kalau dengan niat nak suruh orang kata dia ni pejuang, nak suruh orang kata orang yang berani, maka habis dia ketika itu. Pasal apa? Pasal dia buat bukan kerana Allah, dia buat kerana nak suruh orang kata dia ni berani. Dan ubatnya barang yang telah terdahulu pada ubat bagi kasih akan kemegahan. Sama dengan ubat cinta pada pangkat darjat baru-baru ni kita cerita dah. Dan iaitu ubat tadi disebut lagi sekali bahawa mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Kita kena ingat, orang puji kita tu bukanlah satu kesempurnaan yang hakiki. Bukanlah kesempurnaan yang hakiki bagi kita. Maknanya walaupun orang puji kita di dunia, belum tentu Allah Ta'ala puji kita di akhirat. Di dunia pun kadang-kadang siang hari orang puji kita, malam orang kutuk kita. Pasal apa? Pasal puji di dunia ialah puji yang diwahamkan, tidaklah puji untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita dapat pujian Allah dengan sebab kita korbankan segala-galanya untuk Allah, bila mana Allah Ta'ala puji kita, ada siapa boleh halang pujian Allah? Tidak ada siapa boleh menghalang pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang hebatnya. Kita nak cari hari ni redha Allah, bukan redha manusia, bukan redha makhluk. Bukan redha makhluk. Tapi pun begitu kita ada etika kita. Mentang-mentang nak cari redha Allah, kita langgar je. Tak boleh. Disebab pada kita ada anak, kita ada mak ayah. Redha Allah fi ridal walidain. Walaupun kita nak dapat redha Allah, kita kena ingat mak ayah kita tu. Kena tengok dulu mak ayah kita. Redha Allah terletak di bawah redha kedua ibu bapa kita. Jangan hebat ibadah, mak ayah datang kat rumah pun tak layan. Habis kita. Tak ada satu sen pun nilai ibadah kita. Seperti mana berlaku pada Al-Qamah berlaku pada Al-Qamah, pada Juraih. Ini cerita-cerita yang masyhur, yang diguna pakai oleh penceramah-penceramah kita untuk menyedarkan kita semua supaya kita hari ni hebat mana sekalipun jangan lupa ibu dan ayah kita. Pasal apa? Pasal hebat mana pun kita hari ni bagi duit pada mak ayah kita, boleh balas tak jasa dia? Beli pakaian mahal-mahal, bagi duit bulanan, terbalas tak jasa tu? Tak terbalas tuan-tuan. Setitik air susu mak kita pun tak boleh nak balas kita, tuan-tuan. Parut melekat tuan-tuan di bahagian-bahagian badan ibu kita tu, kita tak boleh nak hilangkan dia sampai ke bila-bila. Sakitnya mak kita tuan-tuan dalam
pengorbanan melahirkan kita. Boleh balas? Tak boleh. Walaupun kita bayar 2,000 sebulan, tuan-tuan. Ada siap pembantu rumah, makan tanggung. Adakah terbalas jasa mak ayah kita? Tidak. Tak, bukan mak ayah kita nak benda-benda macam tu. Sebab tu pengorban ni, walaupun kita nak cari redha Allah, jangan lupa redha kedua ibu bapa kita. Manakala bagi isteri, redha Allah terletak di bawah redha suami. Tu kena pandai juga ni. Maknanya bagi isteri ada kat belakang tu. Ibu-ibu ni isteri kepada suami yang di hadapan inilah, ataupun suami duduk di rumah masing-masing. Maknanya hebat mana pun ibadah kita, kalau ianya berdepan dengan suami, contohnya ibadah yang sunat. Tapi kalau ibadah wajib tak boleh buat apalah, kena dahulukan Allah dah. Tapi kalau ibadah sunat, kita nak solat sunat duha, suami kita suruh benda. Kita nak solat sunat duha, muslimah kat belakang nak sunat duha. Muslimah dia biasa minat duha, tahajud, baca Quran, ni benda-benda sunat lah ke ni. Tapi kalau suami kita balik, disuruh buat teh tarik, disuruh buat teh tarik. Duha tadi sunat, teh tarik tu jadi wajib. Teh tarik ni jadi wajib bila mana bertembung dengan benda-benda macam ni. Ada pula teh tarik jadi wajib. Ni bertembung dalam bab ni, dia jadi wajib sebenarnya. Kita ketika tu sebagai isteri wajib buat teh tarik kepada suami kita yang ketika tu nak rasa air tangan isteri buat teh tarik. Walaupun isteri tengah-tengah pakai telekung nak solat, tiba-tiba suami kata nak rasa air tangan isteri buat teh tarik. Teh tarik tadi kita buat hukumnya wajib, solat tu hukumnya sunat. Kalau kita terus solat tersebut tidak ada pahala dia. Apa? Jelas tak ni? Kena jelas bab ni. Jangan tak kena pada tempat pula. Pasal melibatkan redha ni. Redha suami, redha Allah bagi isteri, redha Allah terletak di bawah redha suami. Selagi mana tak bercanggah dengan syariat atau kedudukan dia. Maknanya kalau suami kita buat apa-apa yang tak bercanggah dengan syariat, isteri kena setujulah kan? Betul tak? Lain macam bunyi ustaz ni. Itu kedudukan dia, tuan-tuan. Maknanya kalau suami buat apa-apa tak bercanggah dengan syariat, maknanya suami nak cari redha Allah, kita ni isteri kepada suami, maka kalau kita nak dapat redha Allah, kena setuju. Laju dia bab ni. Laju saja, alamak. Tu kedudukan tersebut. Ni semua kena faham ni. Pasal bab redha ni. Redha meredai. Muslimat marah dulu pula dah. Tadi nampak senyum je, saya sebut benda gini dah masam dah. Ada pula tarik balik lah kalau macam tu. Tak, bukan suruh tarik balik, tu cerita hukum, tuan-tuan. Okey, tengok terus tu. Tak boleh cerita panjang-panjang, nanti pancit tayar kereta. Okey, seterusnya Adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh yang banyak di dalam peperangan, supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Pasal apa dia duduk di medan jihad? Pasal apa duduk di barisan depan? Nak suruh orang kata berani. Tu dia panggil suka dipuji, maka kena buang sifat tersebut. Pasal apa datang masjid? Nak suruh orang pilih buat menantu. Boleh macam tu? Jangan. Niat datang kerana Allah. Datang kerana Allah. Jiran kita datang ke, tak datang ke, kita tak datang. Jangan tengok. Dia pergi, aku pergi. Kalau dia tak pergi, aku tak pergi. Anaknya macam tu. Ada macam tu. Saya pernah kena penyakit ni. Masa saya belajar di pondok dulu. Semasa saya ada 2 tahun diberi pentaklifan sebagai imam, bimbing solat sunat tarawih masa belajar di pondok. Sampai satu tahap, kalau kita jadi imam, dia ni pergi. Kalau orang lain bertugas, dia tak pergi. Kata lain macam ni, kata ni. Lama-lama betul sungguh dalam bab mana? Lama berlalu masa, tengok-tengok dalam raga motor tu ada benda lain. Ada surat,
ada kuih muih. Ni siapa punya kerja pula ni? Kan? Rupanya ada orang pergi solat tadi bukan semata-mata nak solat ikut kita jadi imam. Nak jadi makmum kita. Dia nak benda lain. Ni salah. Kalau dia pergi kerana nak dengar suara kita, pergi tadi kerana nak tengok kita, maka dia dapat tengok kita semata-mata, dia tak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia panggil masuk dalam bab riak dah ketika ni. Boleh? Tu kena berhati-hati. Kena juga macam tu. Macam mana agak-agak? Ustaz ni macam ni. Okey, tengok. Dan ubatnya barang yang telah terdahulu pada ubat bagi kasih akan kemegahan, dan iaitu bahawa mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Kita kena ingat, orang puji kita di dunia ni, puji kita dalam kehidupan hari ni, di rumah, di pejabat, orang puji kita tu pinjaman semata-mata. Waham, bukanlah puji yang hakiki untuk perjalanan kehidupan kita di akhirat. Puji kita yang hakiki untuk kita penghormatan Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala bagi ruang kejayaan pada kita di akhirat nanti, dengan dapat nikmat Allah Ta'ala yang hakiki di syurga. Tu hak kita nak cari. Dunia hari ni, sekalipun orang caci kita dengan sebab kita nak cari redha Allah, kena redha. Kena redha. Pasal apa? Pasal kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada ada kesempurnaan yang sebenar. Puji manusia, puji di dunia ini bukanlah kesempurnaan yang sebenar. Puji Allah Ta'ala pada kita di akhirat, pengiktirafan Allah Ta'ala pada kita di akhirat, itulah yang sebenar-benarnya. Maka tiada ada faedah baginya orang puji kita di dunia, tak ada faedah apa pun. Tapi bahasa manusia, orang berbudi, macam mana? Orang berbudi, kita berbahasa. Kena ada macam tu. Mentang-mentang tak boleh, bukan kata tak suruh puji, kena ada puji juga. Lebih lagi dalam bab-bab tertentu, orang bagi apa-apa, kita kena ucapan terima kasih tu kena ada. Lebih lagi kepada anak-anak, kena puji. Daripada isteri kena puji. Dia masak penat-penat, kita balik rasa sikit, lori garam terbalik sini kita bagi tu. Nabi tak buat macam tu. Masin ke, manis ke, sedap saja. Pasal apa? Tu cara Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi ni jenis suka memuji juga. Puji Nabi, puji yang betul. Dia puji yang betul. Maknanya seronok saja. Betul pun seronok, tak betul pun seronok juga jadi. Pasal apa? Pasal Nabi tak nak bagi terasa hati. Pandai tak? Sebab tu kita contoh Nabi. Kita bukan Nabi ni, kadang-kadang kita bercakap orang terasa hati pasal kita bukan Nabi. Nabi pun ada juga musuh-musuh Islam terasa hati sebenarnya. Nak buat macam mana kan? Dah berjuang sunnah, berjuang macam tu dah. Okey, lebih lagi isteri kena jaga. Kena jaga isteri ni. Bahkan rugi semata-mata puji di dunia ni, tiada ada faedah baginya, bahkan rugi semata-mata. Dan lagi ubatnya bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan seksanya seksa Allah Ta'ala. Kita kena ingat, kita hari ni dipuji di dunia, kita ingat puji kita di dunia dengan sebab kita ni jadi apa? Jadi barwa sana, barwa. Boleh guna barwa sini? Boleh lah. Barwa sana, barwa sini, ampu sana, ampu sini. Lalas sekali orang puji kita. Dapatlah pujian di dunia. Balik akhirat kita berdepan dengan apa? Bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan seksanya akan tunggu kita sebenarnya. Sebab tu kita hari ni berhati-hati. Berhati-hati dalam keadaan orang puji kita, biarlah puji itu bertempat dengan syariat. Kalau puji ada udang sebalik batu, jangan teruskan. Diriwayatkan bahawasanya orang yang riak itu diseru akan dia pada hari kiamat dengan umpama nama, ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir, idhab faqud ajraka mimman amilta lahu fala ajra laka indana. Artinya,
pada hari akhirat nanti orang yang kena penyakit riak ni dia akan diseru. Seru atas nama apa? Dia diseru, hai orang-orang yang riak, hai yang sesat. Allah Ta'ala seru orang-orang yang kena penyakit riak dunia, dia diseru dengan panggilan nama apa? Wahai orang-orang yang riak, wahai orang-orang yang sesat, hai yang jahat. Seruan jahat. Riak, sesat, lepas tu jahat, hai yang rugi, wahai orang-orang yang rugi. Diseru. Pasal apa? Mana tak rugi? Dia buat ketaatan, tiba-tiba buat kerana orang, buat kerana dunia. Sia-sia tak? Sia-sia, rugi. Bila mana sia-sia, tak dapat pahala akhirat, rugilah kita sebenarnya. Sebab tu diseru di akhirat, hai yang rugi, pergi olehmu, ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya. Kalau kita buat kerana manusia, kata Allah, pergi minta pahala dengan si fulan tu. Pasal masa dunia dulu kita solat kerana nak tunjuk pada si fulan tu. Pergi minta pahala dengan dia. Boleh? Tak boleh. Dia pun entah apa-apa nak pergi minta pahala dengan dia. Pasal apa kena pergi minta pahala dengan dia? Pasal kita buat kerana dia dulu. Sebab tu kalau kita buat kerana manusia, dapatlah pujian manusia dunia, tapi balik akhirat kita tak dapat apa-apa. Dalam hadis Nabi bagi tahu dalam peristiwa hadis berkaitan dengan niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi bagi tahu pada kita, barang siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, maka mereka dapat benda. Mereka dapat Allah dan Rasul. Dapat redha Allah, dapat kasih sayang daripada Allah dan Rasul. Tetapi barang siapa yang hijrahnya kerana apa? Kerana nak cari dunia, kerana nak cari dunia, kemewahan-kemewahan yang ditawarkan, ataupun nak cari apa? Nak cari perempuan untuk dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ketika itu dapatlah apa yang mereka niatkan di situ. Kalau niat kerana harta, dapat harta. Kalau niat kerana perempuan, dapat perempuan. Macam mana agak? Kalau kita buat kerana perempuan, dapat perempuan lah. Tapi kita niat kerana Allah. Niat kerana Allah, tiba-tiba ada depan mata kita, ngap lah. Macam tu. Kita pergi dari kerana Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala buka ruang pada kita. Gelak saja haji. Macam ada apa-apa ni. Tak rasa. Itu kedudukan dia. Maknanya kita kena buat kerana Allah. Pasal apa? Saya sebut macam tu ada menas dia. Intan surullah yang surku wa yusabbit aqdamakum. Bila mana kita tolong agama Allah, kita buat kerana Allah. Kata Allah yang surkum, Allah Ta'ala akan tolong kita. Maknanya Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Selamat tak? Kita bercakap bukan kosong, ada sandaran dia. Wa yusabbit aqdamakum. Pendirian kita ketika tu Allah Ta'ala teguhkan bila mana kita dahulukan Allah. Maknanya kita buat nak cari akhirat, dunia tunduk pada kita. Boleh? Seronok kan? Seronok bila mana kita boleh buat, selaraskan ketaatan kita semata-mata kerana Allah. Terus sikit lagi. Maka tiada ada pahala bagi orang situ ke? Maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Kata Allah, pahala di sisi kami kamu tak ada. Pergi ambil pahala dengan siapa? Pergi ambil dengan orang yang kamu tunjuk ibadah kamu kepada mereka itu. Penyakit riak dulu. Pergi minta dengan dia lah. Allah Ta'ala berlepas diri, tak nak bagi pahala pada kita. Pasal apa? Nak bagi pahala macam mana? Pasal kita buat bukan kerana Allah. Itu penyakit tu. Apabila mengetahui ia akan seksa Allah Ta'ala dan cercanya kerana riak itu, nascaya mudah atasnya meninggalkan riak. Kalau kita dah tahu dah seksa Allah Ta'ala macam mana, cercanya macam mana, maka dengan sendiri mudahlah bagi orang yang kena penyakit riak ni meninggalkan riak itu kerana suka dipuji manusia itu. Seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu, maka sudah tentu atasnya meninggalkan air madu itu. Bersalahan mereka yang tiada mengetahui ia akan racun yang di dalamnya, maka tertipu ia dan minum ia akan dia, maka binasa ia
tambahan lagi menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia dengan cela dan seksa Allah Ta'ala. Kita harapkan pujian manusia, orang angkat kita di dunia, tapi kita berdepan dengan caci maki Allah, murka Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada biasa didapati. Maka barang siapa menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah, nascaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Allahu Akbar. Janganlah kita hari ni nak suruh orang puji kita, nak suruh orang tunduk pada kita, tiba-tiba kita terpaksa langgar hukum Allah, paksa kita gadai prinsip keikhlasan hati kita, maka rosak kita kerana mendapat murka Allah. Allah Ta'ala perintah kita, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala suruh kita macam tu. Orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala kata mereka itu tidak diperintahkan kecuali illa liya'budullah, kecuali memperhambakan diri pada Allah. Macam mana levelnya? Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas semata-mata. Asasnya ialah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ada kepentingan lain. Bila mana kita buat kerana agama, buat kerana Allah, dunia tunduk pada kita, insya-Allah. Habis masa. Lain kali sambung. Saya pun sakit tekak lah ni. Sakit tekak lah saya pun. Adapun sebab riak yang kedua tu lain kali sambung. Lain kali sambung bulan depan. Masa yang sama, tempat yang sama. Kalau panjang ngomong, kalau tak nilah kuliah yang terakhirnya. Lain macam lagi bunyi je. Asyik lain macam je bunyi. Yelah, mati ni tuan-tuan. Kalau kita tak cakap macam tu pun mati. Kalau kita cakap macam tu pun mati juga. Sebagai peringatan saya pun cakap macam tu lah, supaya kita lebih berhati-hati. Jadi cukuplah sekadar tu. Malam ni kita bincang berkaitan dengan ubat, berkaitan dengan penyakit riak, yang nak kita pastikan ianya dapat disingkirkan daripada bertahta di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi ubat yang kedua kita bincang pada pertemuan akan datang. Moga-moga apa yang kita bincang pada malam ini ada kebaikannya untuk diri kita semua, ada manfaat. Silakan. Macam nak tagih. Okey, saya pun start kan. Handsome, pandai, bijak. Pula dah. Suara bagus. Macam nak tolak. Okey, nak tolak. Tolak tadi pertama sekali nak tolak tadi secara ilmiahnya, dalamannya kita kena faham. Segala jenis puji itu milik siapa tadi? Milik Allah. Kalau kita mengaji dah, kita faham dah. Orang puji kita, Allah, dia puji kita pun kita siapa yang jadikan? Allah yang jadikan kita. Maknanya orang puji kita tak nak kena penyakit, kita kena faham konsep puji tadi semuanya milik Allah. Sebelum benda tu jadi panjang lebar, istighfar cepat-cepat. Istighfar. Takut-takut dia mula rasa masuk dalam ni. Bila mana masuk dalam ni, dia zahir keluar, nak tambah dua lagi lubang hidung. Dia jadi macam tu. Maknanya kita kena istighfar cepat-cepat. Sebab tu saya dah bagi dah pendekatan ilmiah berkaitan dengan jenis puji tadi. Maknanya orang puji kita, cepat-cepat kita faham. Segala jenis puji milik siapa? Milik Allah. Sekalipun manusia puji kita, puji tadi datang kat kita sekejap, pantulan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang, kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf pun ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Sebelum saya